Okey. Ya, Katin bagi link dekat group. Okey. Okey. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita. Okay, so Kak Tin nak jawab soalan semua sekali, tapi katakan jawab one by one lah Okay, macam mana nak tarik orang join kita? Soalan daripada Huda kan? Macam mana nak tarik orang join Mama Sab ni? Okay, so untuk Huda, untuk Wawa, untuk Husna. Kenapa ada dua Husna? Ya, ada nak dua buka laptop je. Oh, ada dua. Okay. Alright. So untuk Wawa, untuk Huda, untuk Husna, okay. You guys adalah orang baru. Okay. Orang baru dalam bisnes. Dalam platform ni lah. Dalam platform Mamasak. So bila orang baru ni anak-anak, you guys, sebelum you guys decide nak buat something yang baru. Contoh, sepatutnya bila you guys join Mamasak ni, benda yang you guys kena buat ialah buat marketing dan sale. Sekejap. Alright, sorry anak-anak. Okay, biasalah. Mak korang ni ada anak kecil. Dia sibuk nak main kat bilik mak dia. Kita dah sudah keluar dah. Okay. So macam mana kita nak ajak orang join Mamasak? Okay. So Huda, Husna, Wawa. Korang kena take note. Korang ialah orang baru dalam platform ni. Bila orang baru, untuk kita buat bisnes Mamasak ni, kita kena faham proses. Apakah proses yang terlibat? Contoh macam Huda, Wawa, Husna. Macam Husna sendiri sekarang tengah belajar kan? Kenapa Husna sambung belajar? Sebab Husna nak ada sijil. Nanti ada sijil boleh apply kerja bagus-bagus. Dapat kerja bagus-bagus, boleh dapat income bagus-bagus. Betul tak? So proses untuk dapat kerja yang bagus kena ada sijil. Apa-apalah diploma, degree, master ke apa tak kisahlah. Itu proses dia. Untuk dapat kerja yang bagus, kena ada sijil. Macam tu juga dalam bisnes. Untuk you bina team, untuk you ajak orang join you, you kena tahu proses. Apakah proses-proses yang you kena lalui sebelum you nak ajak orang join you buat bisnes. Okay. So Kak akan share, apakah proses paling basic you guys kena tahu. Pertama sekali anak-anak. Pertama sekali, you guys kena mahirkan skill menjual produk Mamasak. You kena mahir dulu menjual. You kena tahu macam mana nak buat sale sehingga boleh buat 2,000 sebulan. Faham ke? Macam mana you boleh buat RM2,000 sale sebulan seorang-seorang. You kena mahir dulu. Kenapa kena mahir bahagian ni?
Kenapa kena mahir buat sale dulu anak-anak? Cuba, apa pendapat korang? Kenapa kena mahir dulu? Wawa, cuba Wawa jawab. Sebab supaya kita faham apa yang kita nak jual benda tu. Bagus, supaya kita faham apa yang kita nak jual. Lagi, kenapa kita kena buat sale sampai 2,000 dulu? Huda rasa kenapa? Kenapa kita kena buat sale 2,000 tu dulu? Sampai target. Apa dia? Sampai target. Okey, untuk capai target. Betul. Kenapa kita kena capai target? Okey. Huda, cuba Huda tengok Huda tengok Okey. Huda join tim Kak Asha. Huda join tim Kak Asha. Okey. Huda bayangkan kalaulah Kak Asha ni dia tak pernah buat sale 2,000 sebulan. Dia tak pernah. Dia tak pandai. Huda agak-agak, Huda join Kak Asha ni. Kak Asha ni boleh tolong Huda tak? Sebab apa? Sebab dia pun tak bergerak. Nampak tak? Nampak tak proses dia? Nampak tak proses dia? So sebelum you guys nak ajak orang join you buat bisnes ni, you dulu kena buktikan yang you boleh buat seorang-seorang. So kenapa kita bagi you target 2,000? Sebab 2,000 tu adalah benchmark yang paling mudah. Paling mudah nak buat. Okay? So kalau you berjaya, buktikan yang you boleh buat jualan sehingga RM2,000. Maksudnya you dah ready untuk ada pasukan. Faham ke? Faham ke? Huda, Wawa, Husna? Okay? So Huda dah nampak dah. Macam mana nak tarik orang join kita? Huda dulu kena buktikan yang Huda boleh buat bisnes ni. Betul. Okay? So bila Huda dah buktikan yang Huda boleh buat bisnes ni, dan Huda baru boleh tarik orang. Apa bukti boleh buat? Kita boleh buat sale yang 2,000 tadi. Kita mahir menjual. Kita tahu macam mana nak jual. Okay? Alright? So, kata pergi pula ke Wawa punya soalan. Macam mana nak tarik orang untuk tengok posting kita dan membeli? Okay. So, Wawa punya soalan nak tengok posting kita. Wawa cuba cakap dengan Kak Tin. Okay. Untuk orang membeli ni, wajib ke untuk dia tengok posting kita semata-mata? Wajib ke? Tak juga. Apa cara lain selain nak tengok posting kita je? Kita boleh buat gambar tu jadi menarik. Macam mana kita nak buat selain buat gambar tu jadi menarik? Sebab soalan Wawa tadi, macam mana nak tarik orang untuk tengok posting kita? Wawa rasa nak buat sale memang kena buat posting je ke? Kalau tak buat posting tak dapat sale? Tak juga. Selain buat posting, apa lagi kita boleh buat? Review. Apa dia? Live. Buat live. Okey, selain buat live? Review dari customer. Review daripada customer. Selain tu? Boleh tak kalau hari ni kita tak update Facebook tapi kita WhatsApp 1,000 orang? Boleh kan? Personal contact. Betul. Personal contact. So, untuk you nak dapatkan orang membeli, tak semestinya posting semata-mata. Tapi bukan bermaksud, maksudnya kata tak payah buat posting pun boleh. Tak, tetap kena buat. Tetap kena buat. Sebab posting ni adalah tanda kita buka kedai. Tanda kita meniaga. Tanda kita buka kedai. Hari ni ada posting. So, maksudnya hari ni kita meniaga. You guys bayangkan customer Google search ataupun search dekat Facebook. Okeylah nampak Facebook you. Satgi dia klik Facebook you, tengok posting. Lah sebulan yang lepas. Seminggu yang lepas. Hari ni tak ada update pun. Semalam tak ada update pun. Kalau you jadi customer, you trust tak untuk membeli? Tak. Sebab tu tetap juga kena update posting. Tapi Wawa kena faham. Untuk posting ni hanyalah untuk
kita untuk maklumkan yang kita buka kedai je. So jangan letak dalam hati kita, ini kalau aku update posting ni 1,000 orang akan beli. Tak payah. Faham ke Wawa? Faham. Okay, alright. So untuk tarik orang beli dengan kita, bukan sebab posting semata-mata, tapi sebab apa? So semua orang tulis macam mana kita nak dapatkan customer. Okay, orang kata macam mana kita nak dapatkan order lah, nak dapatkan sale. Macam mana kita nak dapatkan order dan sale? Pertama sekali, Wawa, Huda, Husna, kita ni jual produk makanan. Produk makanan ni sayang, kita tak boleh tipu. Boleh ke kita cakap dengan customer, Kak Mel lah beli Kak Mel lah beli. Kacang dal salut ni Kak sedap Kak, rangup, dia ada rasa gini gitu gini. Tapi sebenarnya kita sendiri menyampah dengan kacang dal ni. Kita sendiri tak suka makan. Kau rasa boleh ke macam tu? Tak. Sayang, ini menipu customer tau. Kalau Mama cakap kan, Mama kata ni munafik. Kau jual benda yang kau tak suka. Dalam hati ni, ya aku sebenarnya tak suka, geli aku kacang dal ni. Tapi bukan main lagi promote dengan customer. Faham ke? Sebab tu kita nak jual produk makanan, especially makanan. Sebab apa makanan ni? Makanan ni dia adalah benda yang melibatkan semua deria rasa. Kita kan ada deria rasa kan? Dia melibatkan sentuhan, bau, kan? Kalau kita makan tu ada bunyi. Lepas tu tekstur, kunyah-kunyah, rasa, tekak, perut, berak, semua ada. Dia melibatkan semua deria. Sebab tu kita tak boleh fake. Faham ke? Sebab tu Wawa, Huda, Husna, macam mana sekalipun korang kata korang tak suka ke apa ke, korang tetap juga kena seumur hidup sekali cuba. Kena tetap cuba. Kalau korang tak cuba, korang akan menghadapi isu untuk menjual. Walaupun customer ni dia tak tahu pun yang korang tak pernah makan. Tapi sayang, Allah tu maha melihat sayang. Hati customer milik Tuhan sayang. Customer boleh rasa. Korang kan contoh Wawa dengan Huda kan. Huda dah bercinta dengan suami kan. Walaupun duduk jauh-jauh kan. Pernah tak macam, suami aku ni macam tak sedar hati lah malam ni. Macam tak sedar hati lah malam ni. Pernah tak? Pernah je. Kan? Lepas tu betul. Kan saya dah cakap. Betul saya punya tak sedar hati tu. Sebab apa? Kita ada insting. Customer ni dia boleh feel tau. Vibration menipu kita tu boleh kena kat dia. Sebab tu tak boleh tipu. Vibration dia tu dia boleh rasa tu tak? Faham ke? Satu dengan customer tak boleh fake. Kena betul-betul jujur. Okey lah Kak Tin, Mama Sap ada 100 lebih produk kot. Takkan saya nak makan sampai 100 produk tu. Okey. Huda bercinta jarak jauh kan? Suka kita Zoom malam ni. Dia hubungan jarak jauh kan? Huda, macam mana Huda menambahkan rasa cinta terhadap suami setiap hari? Cuba Huda bagi tips sikit. Sebab dia bercinta jarak jauh kan? Suami dia jauh kan? Macam mana Huda hidupkan rasa cinta dalam hati tu walaupun jauh-jauh? Mana? Percaya kat dia lah. Percaya lagi Huda, sehari berapa kali tengok gambar dia? Uish, tak boleh nak kira. Sehari berapa kali tengok video kahwin, video bangka bergadak, video potong kek, berapa kali sehari? Sebelum buat live ni pun, sebelum masuk Zoom pun tengok juga video dia. Itulah tips nak bercinta jarak jauh. Maksudnya apa, Wawa, Husna? Walaupun korang tak makan lagi produk Mama Sap, tapi korang boleh bercinta dengan produk tu. Cara dia macam mana? Tengok gambar, tengok video, study tentang produk. Ini kata bocor rahsia. Macam mana kita nak bercinta jarak jauh dengan Mama Sap? Ready? Ready. Macam mana kita nak bercinta jarak jauh dengan Mama Sap? Okey, kata buka Facebook. Semua orang ada Facebook? Ada. Orang ada Facebook kan? Okey, tak tunggu loading. Mana pula ni lain ni? Okey. Let's say katakanlah hari ni saya nak bercinta dengan Red Velvet Mama Sap. Search saja sayangku
Red Velvet Mama Sab. Kau search je dekat Facebook. Sayang, dekat sini ada post. Post ni maksudnya copywriting. Korang boleh baca satu-satu. Bercintalah dengan ayat-ayat copywriting Red Velvet ni. Tak puas membaca, ada video. Bercintalah dengan video-video review Mama Sab ni. Klik satu video. Okey. Tengok gambar. Ya Allah, ya ampun, ya Allah. Tengok bunga, ya Allah. Terliur-liur tengok ni. Ya Allah, merahnya, sedapnya. Lepas tu sekejap kita potong pula. Ya Allah, lembutnya. Ya Allah, mata depan skrin tu. Begini. Faham tak? Ini cara bercinta. Tak percaya, tanyalah. Huda, kau macam tu kan dengan lelaki kau punya kan? Kau tengok dekat handphone kan? Ya bang. Macam nak masuk dalam skrin. Ini cara bercinta. Nampak tak? Nampak. Begitu. Tak cukup satu video, tengok video lain. Ya Allah, ni video apa? Tengok video lain. Tengok video yang senonoh. Nak jangan tengok benda pun. Tengok lagi video lain. Banyak lagi video ni. Video mama. Tengok video mama. Dengar tak? Nutella melimpah Dengar ruah. tak? Nutella. Saya dekat Mama Sab kan? Sebab apa? Bukan sebab kek Mama sedap. Sebab Nutella ni sedap. Mama ni jujur orangnya sayang. Jujur orangnya. Nutella sedap. Kalau you kata kek Mama tak sedap, bukan you kata kek Mama tak sedap. Nutella. You tengok tak? Nutella melimpah ruah. You dapat You tengok ketebalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. You tengok ni Mama dah makan tadi. You tengok. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bibir merahnya nampak. Penuh-penuhnya. Oh ya Allah, terliur. Ya Allah, ya ampun. Penuh-penuhnya. Gitu. Kamu semua suka. Nutella pun sedap. Kan? Nampak tak macam mana nak bercinta jarak jauh? So kalau tak boleh beli, tak apa lah katin. Duit tak cukup lah nak beli. Tak apa. Bercintalah jarak jauh. Study pasal produk. Betul-betul jatuh cinta. Kita tanam dalam hati kita, ya Allah Red Velvet, kau memang berbaloi. Kau memang kekasih awal dan akhir. Lepas Red Velvet pergi Pandan Gula Melaka. Wahai kek si hijau, kaulah cinta hatiku. Betul. Kalau korang tak in love dengan produk, macam mana korang nak jual? Faham ke Wawa, Husna, Huda? Faham. Samalah, contoh macam Husna kan. Macam mana Husna boleh belajar sampai hari ni? Dah tahun kedua dah. Macam mana boleh sampai tahun kedua? Kenapa tak quit tahun pertama? Sebab you suka subjek yang you ambil. You suka course yang you buat. You tahu course ni bagus. You suka. Betul tak? Betul. Sama dengan bisnes. Ini adalah basic anakku. Kalau yang ini korang fail, korang takkan boleh grow. So produk nombor 1. Okay? Dapat tak? Macam mana nak tarik customer untuk membeli? Kita dulu kena suka produk yang kita jual. Kalau kita tak suka produk yang kita jual, kita susah nak yakinkan customer untuk membeli. Okay? Tu nombor 1. Kita suka dulu. Lepas tu yang kedua, macam mana nak bagi customer ni beli dengan kita, beli dengan kita. Kita kena berikan dia pengalaman yang best. Berurusan dengan kita. Apa maksud pengalaman yang best? Contoh Kak Husna. Husna WhatsApp Kak Tin. Hai Kak Tin, Husna ada jual kek, gini. Kak Tin pun reply. Husna, yang ni berapa ringgit? Lepas tu kan, Husna reply 80 juta tahun kemudian. Husna rasa Kak Tin dah arwah dah time tu. Faham ke? So apa yang kata nak cakap, kita ni kalau nak customer beli dengan kita, kita kena bagi dia pengalaman yang best berurusan dengan kita. Apa maksud pengalaman yang best? Reply cepat. Dia nampak WhatsApp kita, dia bahagia. Macam mana nak buat orang bahagia nampak WhatsApp kita?
bahasa kita, susunan perkataan kita, penggunaan emoji untuk menunjukkan emosi kita happy. Anak-anak, take note benda ni. Bila korang reply WhatsApp customer, pastikan ada emoji. Jangan biarkan ayat tu kosong. Sebab orang boleh salah faham. Orang boleh salah tafsir. Boleh timbul fitnah. Begitu. Faham? Sebab tu kena ada emoji. Emoji tu untuk menunjukkan emosi kita. Terima kasih. Beza tau. Beza tau. Terima kasih ada emoji dengan terima kasih tak ada emoji. Serius tak? Beza kan? Beza. Dia boleh jadi kalau tak ada emoji dia macam okay, terima kasih. Okay. Tapi kalau dia ada emoji senyum, terima kasih. Lain kan? Sebab tu jangan miss bagi emoji setiap ayat customer. Faham? Faham. Okay. Itu kita nak bagi experience. Reply cepat, budi bahasa, susunan perkataan. Lagi apa nak buat orang jatuh cinta dengan kita waktu kita berurusan dengan dia? Bukan jatuh cinta nafsu ya anak-anak. Ini jatuh cinta yang dia suka berurusan. Jangan salah faham. Kata bukan suruh korang menggoda-goda, menggatal-gatal, menggeletis. Tak. Kata suruh korang layan customer tu baik-baik. Apa lagi? Macam mana lagi cara? Kita berbudi bahasa lagi satu. Satu lagi kita cakap apa? Selalu mulut ni jangan berat dengan terima kasih. Kak, terima kasih Kak. Sudi order dengan saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mulut ni jangan berat dengan perkataan terima kasih. Kena ringan. Faham ke? Faham. Terima kasih dan minta maaf. Minta maaf walaupun korang tak salah. Minta maaf je. Kak, minta maaf Kak. Kalau ada kurang-kurang ke mana-mana. Minta halal Kak. Kak, minta maaf Kak. Kalau akak beli dengan saya ni ada tersakit hati ke terkecil hati ke, minta maaf. Terima kasih, minta maaf. Dua ni zikir peniaga. Maksud kata ni bukan zikir agama ya. Ini nak melambangkan yang korang tak boleh berhenti bercakap. Jangan salah faham. Faham ya? Kakak ni apa pula zikir terima kasih minta maaf. Zikir subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah lah. Dah sudah. Kena kecam pula Kak Tin. Dah lah live ni lah. Kan? Faham tak boleh miss terima kasih minta maaf. Itu memang kunci. Kata kunci sebagai seorang peniaga online. Sebab kita nak customer rasa bahagia, seronok, dia rasa tenang WhatsApp dengan kita. Faham? Ini cara macam mana nak lock customer, bagi customer beli dengan kita. Dapat tak Wawa? Dapat. Bukan sebab gambar semata-mata. Bukan sebab packaging ke, menarik ke, tak. Tapi sebab attitude kita sebagai seller. Tulis, attitude kita sebagai peniaga. Attitude kita tu yang buatkan customer tu jatuh cinta dengan kita. Attitude, adab, karakter, budi bahasa. Faham ke Wawa? Faham. So Kak Tin dah menjawab soalan Wawa Okay, Kak Tin go next. Soalan tadi. Okay, platform yang terbaik untuk marketing. Husna tanya. Husna, dalam memasak, kita tak nak you berat-berat sangat fikir. Faham ke apa maksud tak nak berat-berat fikir? Maksud dia macam ni Husna. Husna kena tahu, dalam memasak ni, untuk bulan 2 sahaja. Untuk bulan 2, 2021, kita ada lebih 400 orang. Kita ada lebih 400 orang yang income dia 10,000. 10,000. Ada lebih 400 orang. Tak silap Kak Tin. 400 orang. Lebih 10,000. 10,000 sayang. Income bersih masuk bank. Wow. Korang rasa-rasa kerja apa yang gaji dia 10,000 sebulan? Macam ni. Kena ada sertifikat apa? Master boleh dapat 10,000 tak? Bolehlah kalau ada pengalaman kerja 7 tahun, 8 tahun. Kan? Kalau dia master baru grad tak, dia dapat 10,000. Betul? Kan? Okey, tapi dalam memasak kita ada lebih 400 orang yang income dia 5 angka. So kata nak Huda, Husna, Wawa, take note ni. Take note. Ada lebih 400 orang yang income dia lebih 5 angka. Jadi, Husna, Wawa, Huda, Aisyah, korang tak payah pening-pening untuk fikir apa strategi lain
Apa teknik lain yang kena guna Macam mana, apa teknik lain yang mungkin kita boleh pakai untuk kita dapat 5 angka juga. Apakah strategi lain? Apakah teknik lain? Dia tak ada strategi lain, dia tak ada teknik lain. Dia benda yang sama. Tetap juga marketing di Facebook, take note Husna, Facebook tetap kena ada, Instagram tetap kena ada. Dua-dua. Tak boleh salah satu. Dua-dua kena ada. Okay? Kena ada. Take note cakap Katin, kena ada. Tapi you nak agresif dekat mana? Kalau you kata you nak agresif main Facebook je, mainlah Facebook. Tak ada masalah. Okay? Okay Katin, alamak Katin, Facebook, Instagram, aduh. Kan? Aduh, lawa. Aduh, mak. Kan? Sayang, dengar kata Katin. Bisnes ni sayang, kita kena profesional. Yes. Okay, kita kena profesional. Okay. So sayang, bila kita dah cakap kita ni sayang meniaga online. Sayang, Husna, Huda, Wawa, you guys ada RM100,000 untuk sewa kedai? Ada ke? Husna, Wawa, Huda, ada RM100,000 untuk sewa kedai? Ada tak RM100,000 Malaysia untuk sewa kedai? Ada 5 juta untuk buat marketing, letak billboard, masuk TV, masuk radio? Tak ada. So sayang, kita ni peniaga online yang fakir. Kita tak ada modal. Kita tak ada modal anakku. Faham ke sayang? Faham. Bila kita tak ada modal sayang, kita kena gunakan cara yang percuma. Cara yang percuma, dan cara yang percuma tu memang works. Memang berkesan. Memang berhasil. Sayang, Kak Tin sayang, sebulan buat puluh-puluh ribu sayang. Tak ada benda lain sayang. Facebook dan Instagram dan WhatsApp saja. 3 ni saja. Kak Tin tak ada, walaupun Kak Tin ada TikTok, tapi Kak Tin tak kerti nak main TikTok tu. Kak Tin ada Twitter, tapi Twitter untuk suami Kak Tin tengok result bola je. Sebab suami Kak Tin dia tak ada social media, dia pakai Kak Tin punya. So untuk dia buat, untuk dia gunakan untuk tengok result bola je lah. Tengok Twitter. Tapi Kak Tin sendiri memang Instagram, Facebook, WhatsApp itu saja. So Husna, untuk Husna buat bisnes memasak, suka tak suka Husna kena start main Facebook dan Instagram. Tapi sayang, take note, kita main sebab berniaga. So fokus untuk bisnes semata-mata. Profesional. Jangan campur adukkan Facebook kita tu dengan kisah rumah tangga lah. Siakap keli lah. Oh media lah. Tak payah. Faham ke? Gunakan social media kita tu memang untuk meniaga semata-mata. Memang untuk urusan marketing dan engage dengan customer. Untuk kita kenal customer, rapat dengan customer, itu saja. Faham ke? Jangan gunakan untuk cari jodoh pula. Tapi kalau rezeki jangan tolak. Kan bujang kan? Faham ke Wawa, Husna dengan Huda ni? Faham. Okay. So platform yang terbaik itu dia Husna. Facebook, Instagram. Memang tak boleh nafikan. Dua-dua tu kena ada. Sebab Kak Tin selalu buat live dekat Facebook. Mama selalu buat live kat Facebook. So sebab kita ni peniaga yang tak nak. Tadi kan Husna tanya, mak masak ni ada risiko tak? Ada risiko tak? Husna cuba jawab soalan Kak Tin Husna daftar dengan Aisyah, ada bayar apa-apa tak? Tak ada. Zoom dengan Kak Tin malam ni, ada bayar apa-apa tak? Tak ada. Dah pernah buat sale? Dah dapat buat sale dah? Ke belum buat sale lagi? Belum lagi. Belum. Okay. Tapi Husna sekarang ada buat payment apa-apa tak untuk dapat ke item ke apa-apa ke, ada buat payment tak? Tak ada. Tak ada. Husna buat payment bila? Bila Husna buat payment? Payment? Bila Husna akan keluarkan duit membayar? Bila? Bila nak beli produk memasak. Bila nak beli baru keluar duit. Betul tak? Betul. Bila nak beli baru keluar duit. Tapi beli tu maksudnya bila kita dah berjaya jual. Betul tak? Betul. So take note berjaya jual. Maksudnya ada orang bayar kita. Betul tak? Siapa bayar dekat kita?
Customer bayar dekat kita, baru kita bayar dekat sistem. Betul? Betul. Soalan Kak Tin, siapa dapat duit dulu? Korang ke Mama Sap? Kita. So siapa yang berisiko untuk rugi kalau korang lari? Mama Sap. So sekarang ni jawapan kepada soalan risiko tadi tu. Korang ada risiko ke tak ada risiko? Tak ada. Yang ada risiko siapa? Mama Sap. Faham? Hai. Senang nak cakap anak-anak, yang senang nak cakapnya bisnes ni free of charge seumur hidup tau. Sayang, dengar cakap Kak Tin. Kak Tin ni sayang buat bisnes Mama Sap, sesen pun Kak Tin tak pernah bayar HQ. Korang tahu tak, Kak Tin dapat income 10,000, Mama marah lagi ada. Marah Kak Tin belanja. Kak Tin kan adalah, Kak Tin buat video lah, Kak Tin buat tu lah ni kan. Kak Tin kenapa membazir Mama? Dia marah Kak Tin membazir lagi ada. Besok Kak Tin simpan duit founder kita. Dia marah tau. Serius. Kalau korang ada dalam group stokis, korang tahulah Mama marah Kak Tin buat-buat video lah, apalah dia marah. Dia bukan marah sebab dia tak suka, sebab dia tak nak Kak Tin membazir. Korang pernah tak jumpa founder yang marah orang keluarkan duit untuk bisnes dia juga? Tak. Founder kat luar kan. Boleh keluarlah lagi duit. Keluarlah lagi. Ambillah lagi. Ni ada 10 barang lagi. Habiskan. Betul tak? Betul. Gila tak Mama Sap? Gila baik. Kan? Gila baik. Kan? So Husna, Kak Tin dah menjawab soalan. Tak ada risiko tadi tu. Okay. So soalan seterusnya. Macam mana nak jawab kalau orang banding-bandingkan produk? Okay, Kak Tin suka soalan ni. Macam mana kita nak counter kalau ada customer yang eleh, ini lagi sedap. Eleh yang duk eleh kan. Eleh. Sayang, Kak Tin nak tanya korang ni. Siapa kat sini suka makan durian? Saya. Semua suka makan durian. Okay, siapa suka makan petai? Tak. Tapi korang tahu kan, petai adalah makanan yang paling digilai ramai. Yes. Betul. Korang tahu kan petai harga dia paling mahal kan? Korang cuba cakap dengan Kak Tin, apakah perasaan orang yang jual petai? Bila bila korang cakap, petai tak suka. Apa perasaan penjual petai tu? Dia heran tak dengan korang? Sudah. Sebab apa dia tak heran? Sebab apa dia tak heran? Ramai yang beli juga. Kak Tin jawab tak soalan korang? Anak-anak, sebab tu anak-anak penting untuk tahu berapa sel Mama Sap. Sayang, kalaulah orang duk membanding-bandingkan Mama Sap ni sayang. Tahun lepas Mama Sap buat sel 100 juta tau. Mari anak-anak kita main kira-kira anak-anak. Kita main kira-kira. Anak-anak tengok ni kalkulator, nampak kalkulator? Nampak. Anak-anak ini 100 juta ya. Ini 100 juta ya. Katakanlah produk Mama Sap ni kek dia RM40 sebiji. 100 juta bagi RM40 anak-anak. 2.5 juta kotak kek terjual. Sepanjang tahun. Korang rasa siapa yang makan 2.5 juta kek ni? Kak Tin ke? Tak. Apa yang Kak Tin nak cakap? Sayang, kalau seorang pun yang membandingkan, seorang pun yang tak suka, tak pilah. Kita ada ramai lagi yang suka. Lantak pi. Faham ke? Ingat story petai tadi. Korang rasa apa perasaan pakcik petai tu? Korang kan tak makan petai? Korang tak suka kan? Tak. Tapi adakah pakcik petai tu bankrupt? Tak. Dia tak hidup kan? Dia tetap meniaga macam biasa kan? Betul. Ada tu korang apa masalah? Faham tak apa kata-kata ni? Tapi Kak Tin cakap, macam mana nak counter? Kalau customer eleh. Senang je. Apa kata kunci peniaga tadi? Terima kasih Kak. Saya minta maaf kalau saya ganggu.
Terima kasih Kak untuk komen akak. Saya minta maaf kalau saya ganggu. Itu je cara dia. Budi bahasa budaya kita. Bye-bye kakak. Kau nak pening di muka? Tak fikir. Tak fikir. Faham ke Wawa? Dia macam ni lah. Wawa dah ada boyfriend belum Wawa? Dah ada lah tu. Senyum lama sangat tu. Dah ada lah tu. Wawa kalau satu dunia kata boyfriend Wawa tak handsome, Wawa peduli ke? Lantaklah aku suka. Aku cinta kepadamu. Aku rindu. Bagi mampui lah aku suka dia kot. Betul tak Wawa? Kalau mak tak suka pun, mak, ini pilihan hati. Mak jangan tahu. Orang suka dia. Betul tak? Kalau dalam hati dah sayang anakku, kau nak mengutuk lantak kau bye-bye. Okey lah, okey bye. Faham ke? Kata jawab soalan kan? Jawab. Senang je Wawa. Kata kunci dia tu, tak apa Kak, terima kasih. Minta maaf Kak kalau ganggu. Dah, lepas tu kau bye-bye kan dia. Lantak kau lah. Aku yang suka produk ni, kau tak suka sekati kau lah. Tapi jangan cakap macam tu. Jangan cakap dalam hati je. Janganlah dicakapkan korang ni. Faham ke? Faham. Okay. Alright. Okay. Macam mana nak balance kan masa belajar dengan bisnes. Okay. So actually soalan Husna ni lebih kurang soalan tadilah waktu Kak Tin ada dengan tim sebelum korang tadi. Soalan dia pun sama lebih kurang. Tapi dia punya soalan macam mana nak balance kan kerja dengan bisnes. Wawa belajar dengan bisnes. Dia senang je sayang. Dia macam ni. Okay. Bila kita dah tahu apa yang kita nak. Contohlah. Dia macam ni. Nak mudah faham macam ni. Husna, Huda, Wawa. Korang kena tahu apa yang korang nak dalam memasak. Contoh macam kata tanya tadi kan. Husna nak income berapa Husna? Husna punya income target. Ni unmute. Berapa RM? Letak je satu number. Target Bulanan bulanan. Yang Husna nak target. 1,500. Okey. Husna nak target sebulan 1,500. So Husna dah ada nombor dah. Husna dah ada nombor. Wawa pun dah ada nombor. Huda pun dah ada nombor kan. Semua orang dah ada nombor kan. So bila kita dah ada nombor, kita dah tahu dah. Ini destinasi aku. Ini destinasi yang aku nak pergi. Okay. So bila kita dah tahu destinasi ni sayang. Suka tak suka. Kita kena pastikan kita sampai ke destinasi tu. Bila kita nak sampai ke destinasi tu, kita kena tahu jalan apa kita nak pakai. Kenderaan apa kita nak guna. Berapa kali nak berhenti. Berapa kali nak berak kencing. Kita kena tahu. Faham ke? Okay. So, macam mana nak balancekan bisnes dengan bisnes. Okay. Husna bila dah tahu Husna nak sebulan 1,500, Husna kena start buat magic number. Mari kita buat magic number bersama-sama. Okay. Husna nak RM 1,500 sebulan. Ambil contoh. Husna jual CLD. Combo lagi dahsyat. Okay, tak pun Dori lah. Dori skin lah. Dori skin. Okay, Dori skin ni kita tahu untung dia RM RM6 sebalang. So Husna nak 1,500. 1,500 bagi RM6. Berapa balang sayang? Huh? 1,500 bagi RM6. 250 balang. Okay. Husna nak sebulan kan? So 250 balang bagi 30 hari. Sehari kena jual 9 balang. So 9 balang ni apa Husna kena buat? Disebabkan Husna belajar,
Husna kena fokus customer yang tepat. Apa maksud customer yang tepat? Boleh beli, mampu beli, pasti beli. So siapakah golongan-golongan yang boleh beli, mampu beli, pasti beli? Siapakah Husna? Husna rasa golongan yang macam mana? Yang dah bekerja, yang ada duit. Yang ada duit. So siapa yang ada duit? Student baru dapat PTPTN. Kan? Confirm lah ada duit lah tu. Asalkan ada duit, tetap dia pun nak makan juga. Student pun teringin juga. Lecturer yang dapat gaji. So you kena tahu, sebab you student, you kena tahu mana jalan pintas. Oh, kita tahu ni 15 hari bulan allowance masuk 15 hari bulan. Marketing bagi nak gila. Wait guys, allowance masuk jom try sebalang. Oh, Husna mungkin tak lah kot. Ya Habibi, ya Habibi. Husna tak ada. Assalamualaikum ya Maulana kata je kan. Tak adalah Husna gurau je. Okay. Faham ke? Oh, dah tahu lecturer gaji ni gaji. Kacau lecturer. Kat universiti kau tak ada seorang je ke lecturer? Ada banyak lecturer kan? Lepas tu lecturer tu dia ada kawan-kawan tak? Lecturer tu dia ada adik-beradik tak? Alah lecturer takkan beli satu je lecturer. Anak pun nak, kakak pun nak kan? Mak mentua nak tak? Bapak mentua nak tak? Satu lecturer boleh borong banyak tau. Husna yang kena ringan mulut bercakap. Alah lecturer, support lah sikit lecturer. Saya ni nak cari duit untuk buat tesis. Ni nak buat viva ni lecturer. Tolong lecturer, nak cari duit belanja sikit, support. Nah, kalau yang jadi semalu? Kenalah pecahkan kemaluan tu. Sebab sayang dia macam ni. Okey, dapat tak nota ni? Sekejap satu kopi jap. Dapat ni sekejap kata hantar dekat chat. Sekejap, kata hantar kat chat. Okay. Boleh kopi siap-siap lah. Okay, apa nak buat kalau malu? Sayang, cuba cakap dengan Kak Tin. Huda, Aisyah, Husna. Kalaulah malam ni korang Zoom dengan Kak Tin kan. Kak Tin ni dah lah first time, tak pernah tengok muka korang. Tak pernah pun bercakap dengan korang. Lepas tu korang Zoom dengan Kak Tin ni kan. Kak Tin pula. Ya, nampak. Apa? Takkan kau rasa nak sepak je muka Kak Tin ni? Apa benda leader macam ni? Betul tak? Betul. Apa benda leader macam tu? Faham kan? Sama lah juga dengan peniaga. Siapa nak beli dal salur? Dal salur ni sedap. Dal salur ni kalau makan. Siapa nak beli? Faham ke apa kata cakapnya anak-anak? Nak 5,000 tak? Nak 10,000? Nak 1,500? Tak. Husna ambil pengajian kan? Cikgu kan? Mak ayah cikgu kan? Bayangkan mak ayah mengajar kat sekolah. Assalamualaikum. C. Kau rasa anak murid tu tak baling? Anak murid yang baling buku kat cikgu tau. Betul tak? Betul. Sebab tu kita yang kena ni sayang. Nampak dah jawapan dia. Tak boleh malu. Sayang, Kak Tia tanya ni. Meniaga ni sayang, menjual ni, hina ke pekerjaan orang meniaga ni? Tak. Kalau tak, takkan Nabi berdagang kan? Nabi berdagang lama kan? Bertahun-tahun. Sahabat Khadijah kan? Isteri Nabi berdagang lama kan? Kalaulah bisnes ni tak mulia sayang. Kalaulah bisnes ni hina, keji, takkan Nabi berdagang. Betul tak? Betul. So banggalah jadi seorang peniaga. Yakin. Kita tak buat benda yang pelik-pelik. Kak Tin tak suruh korang bergelek pegang dori, pegang dal ni. Korang bergelek pegang dal dah kenapa? Janganlah bergelek pula pegang kacang dal tu. Peniaga elok. Faham ke? Faham.
Sekarang ni bila Kak Tin zoom macam ni kan, korang nampak tak kenapa bestnya bisnes memasak? Nampak. Kan? Seronok kan? Seronok. So Wawa, Husna, Huda, korang rasa kan bisnes ni korang boleh buat ke boleh buat? Boleh buat. Boleh buat kan? Boleh. Husna, walaupun Husna dengan Wawa, walaupun korang tak ada pengalaman bisnes. Wawa, siapa yang tak ada pengalaman bisnes? Huda tak ada pengalaman ni? Dah je. Nah. Ha? Senang ada. Wawa ke Huda yang tak ada pengalaman? Senang. Husna tak ada, Wawa dengan Huda? Ada? Oh, dua-dua ada? Dua-dua ada, okey. So walaupun Husna tak ada pengalaman Husna, jadikanlah ini you punya pengalaman pertama yang paling manis. Faham ke? Sebab Husna kena tahu, dalam platform ni dah ramai orang yang berjaya. Ramai orang yang memang dia nothing, then now dia something. Husna kena tahu story Kak Tin. Okay, tanyalah Aisyah. Aisyah, Kak Tin tu macam mana Husna, nak tengok ke Kak Tin yang dulu? Kejap, kita malukanlah diri kita sikit malam ni. Kan? Kita seronok, Facebook ni kita boleh throwback. Kita tengok Kak Tin yang dulu-dulu macam mana. Okay, macam mana Kak Tin pada tahun 2018. Pada tahun 2018. Okay, kejap. Okay. Tahun 2018 ya sayang. Kak Tin cari lagi gambar yang tak senonoh sikit bagi korang nampak. Ya Allah Kak Tin, hodohnya. Kak Tin 2018 ya. Sekejap, Kak Tin tunjukkan. Kak Tin 2018. Dulu kan malu tau nak post gambar sendiri. Sebab rasa macam ada. Kau nak tengok sekejap. Kak Tin tunjukkan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Demi nak bagi korang belajar ni. Tengoklah tengah hari kita dah buat live lunch box kan. Kita ada lunch box Tin's Kitchen. Tengoklah mak korang dulu. Korang gelap. Lain je Kak Tin. Ya. Dengan kamera tak berapa yang nak ada. Tengok tak rumah? Rumah tu nampak tak? Nampak tak ni? Batang paip ya? Langsir. Nampak tak? Muka, lipstick, ya Allah pucat. Cakap lah tergemuk-gemuk cakap. Lain lah muka. Jauh sangat tu. Mama Sabrina Bakery merupakan supplier dessert pada lunch box kat Tin's Kitchen. So hari ni petang ni ada satu kek paling rare lah. Kak Tin tak pernah jumpa kek ni kat kedai-kedai kek lain. Sebab nama dia pun dah cukup rare dah. Dan dia punya kek tu sendiri pun memang sangat rare. So you all kena tengok. Nak ditunjukkan sayang. Tapi korang tahu tak yang Kak Tin buat, yang live Kak Tin buat tu, sale Kak Tin berapa zaman tu? Itu 3,000 tau sale Kak Tin zaman tu. Mama Sab. Wow. Walaupun muka tak siap. Yang pasti yakin. Kak Tin. Tak, nak ditunjukkan Husna, Kak Tin ni pun dulu bukannya bagus sangat pun. Cakap pun ne. Aku tengok aku paling gelap. Faham ke? Faham. So people change. So do we. Faham ke? So do us. Macam tu lah. Macam tu juga kita. Manusia boleh berubah. Kita yang decide nak berubah lebih baik ataupun nak berubah jadi yang tak baik. Kita yang decide. Faham ke? Sebab tu Kak Tin nak Wawa, Huda, Husna tengok ni Kak Tin yang sekarang. Betapa berubahnya kehidupan Kak Tin 360 darjah dalam tempoh kurang 3 tahun. Kak Tin dalam Mama Sab ini tahun ketiga. Kurang 3 tahun. Income Kak Tin dah steady. Korang belajar berapa tahun? Kak Tin bukan nak mengecik-ngecikkannya sayang. Kak Tin tak mengecik-ngecikkannya. Tapi Kak Tin nak korang tengok. Kita belajar diploma dulu berapa tahun? Kak Tin belajar universiti lama Sampai 2012. 2012
bagi tahu habis PM bila nanti tahu pula umur. Tak nak bagi tahu umur lah. Kan? Lama. Kau cakap tu kita tahu umur Katin. Sebab umur rahsia. Umur Katin rahsia. Faham ke? Okay. Kita study lama. Kita study lama nak dapatkan satu sijil master, PhD, diploma, degree lama. Tapi Katin nak cakapnya dengan korang ni, Katin dalam masa kurang 3 tahun, hidup Katin berubah 360 darjah. Income Katin, kehidupan rumah. Korang tahu tak rumah Katin sekarang ni? Katin bukan nak riak, bangga ke tak tahu. Tapi rumah Katin sekarang ni dahsyat kan? Aisyah dah sampai ke Aisyah? Aisyah dah datang dah rumah Katin? Korang next, dia dah datang. InsyaAllah. Aisyah dah masuk dah rumah Katin. Kita tengok berapa besarnya menjerit, berlari semua boleh. Kata nak cakap dengan korang, platform ni bukan main-main. Platform ni bukan menjual apa orang kata angan-angan teh ayam. Tak. Dan korang kena tahu, founder kita tak pernah stop. Waktu Katin join 4 outlet tau. Waktu Katin join ada 4 cawangan je. Korang cuba teka sekarang cawangan ada berapa? 19. Mama cakap semalam, Katin jumpa Mama. Mama nak tambah 6 lagi tahun ni. So total 25. Dalam masa kurang 3 tahun. Korang rasa? Gila tak gila founder kita? HQ tak pernah stop improve. HQ tak pernah stop upgrade. Bila HQ tak pernah stop improve, tak pernah stop upgrade, patut tak kita stop? Patut ke kita stop? Lagi HQ lari laju, lagi kita kena laju. Setuju? Setuju. Okay. So anak-anak malam ni banyak tak belajar? Banyak. Boleh tak janji dengan Kak Tin, Huda, Wawa, Husna, kita aim bulan ni at least 3,000 sale. At least 3,000. Kita start buat magic number. Boleh tak? Jom cuba kita tengok tadi kita buat untuk ni kan. Husna nak 1,500 kan Husna? So Husna kena jual 250 balang kan? Okey, cuba Husna tolong Kak Tin tekan kalkulator. Okey, 250 balang ni cuba darabkan dengan RM RM29. Berapa sale? 7,250. 7,250. Kak Tin minta 3,000 je sale. Kak Tin minta 3,000 je sale sayang. Cuba Husna cakap dengan Kak Tin, nak jual 9 balang sehari, susah ke? Senang. Husna kena cari orang yang tepat. Ini yang kata-kata tadi. Husna kena buat fokus customer yang tepat. Boleh beli, mampu beli, pasti beli. Siapakah dia? Golongan-golongan yang ada duit. Siapa orang yang ada duit? Fokus betul-betul. Kalau kita fokus orang yang tepat, kita pasti dapat sale. Jangan promote dekat orang yang tak ada duit. Dengan orang yang tak boleh nak beli. Faham ke? Kat situ yang kita buang masa. Faham ke Huda, Husna, Wawa? Faham. Yakin tak dengan Kak Tin korang boleh buat 3,000 bulan ni? At least. InsyaAllah yakin. Jangan cakap insyaAllah. Allah bagi je. Boleh 3,000? Boleh. Semua tulis besar-besar. Kata nak tengok, tulis besar-besar. Saya sebut nama. Saya Husna, saya Huda, saya Wawa. Saya pasti boleh buat RM3,000 bulan Mac 2021. Tulis. Lepas tulis tunjuk. Aceh tunjuk. Mana. Tengok. Baru nak tulis. Cenoneknya tulis. Orang tu tulis besar-besar. Satu muka surat tu tulis besar-besar. Tulis balik. Aisyah target berapa? Aisyah tak nampak. Aisyah target berapa? Aisyah 10K. Of course boleh. Mana? Nak tengok Uda? Nak tengok Husna? Lama betul ni. Besar-besarnya mana ni? Tulis tu jangan tergigil-gigil. Tulis betul-betul. Dalam hati ni, aku boleh lah. Kacang lah. Kacang lah. Macam mata lah ni.
Kalau korang tak boleh buat 3,000, maksudnya kan korang duduk dengan alien. Tak ada orang nak makan, tak ada orang nak makan kek, tak ada orang birthday, tak ada orang bertunang. Tak nampak? Dekat sikit yang kamera udah. Yes, koyak kan tampal. Kata tampal kata nak 60 juta tu, nampak tak? Sebab kata pakai marker kecil, kata dia tulis kat situ. Kata nak 60 juta tu kata tulis. Tampal, mana korang punya tempat office kerja, mesti kena ada. Kena tampal. Okay? Yes, betul Wawa. Mana Husna punya? Husna tulis Jawi ke? Tulis Jawi. Saju si Husna. Mana Husna punya? Oh lama ni, tak tahu Husna tulis 30,000 ke Husna tulis? Nervous kita nak tengok ni. Siapa Husna? Kamu. Husna boleh, Husna hebat. Gitu. Ya. Dia tu berapa tu? 3,000 ke berapa tu? Tak. 1,500 lah. Itu income. Oh, so nak sale 7,500 lah. Sale 7,500. Kan? Sale 7,000 berapa tadi? Sale. Income 1,500. Kalau income 1,500, kalau kata tanya tadi sale, kata tanya tadi sale. 1,200. 1,200 7,250. Dahsyat Husna. Boleh Husna. Yakin tak ni? Yakin, insyaAllah. Fokus. Betul-betul nak. Okay? Alright? Feel. Dapat 1,500 walaupun aku dapat 1,500. Yes! Feel macam dapat. Kalau korang tak feel benda ni, korang akan ada isu. Sebab tu feel. Ya Allah, bestnya sale 3,000. Ya Allah, best. Kena feel gila-gila. Sebab senang sayang, senang. Kalau tak senang, takkan Katin boleh buat. Takkan Katin boleh bertahan. Katin dulu orang biasa-biasa. Kau tengok muka Katin dulu. Lagi cantik muka korang. Kan? Baik kau cakap. Katin. Jangan salah cakap. Cantik sekarang. Sekarang pakai comel. Pakai apa? Apa dia? Kata pakai apa cantik sekarang? Makan kek Mama sehari-hari. Dia kembang tu. Tak adalah. Sayang, macam mana tak cantik sayang? Dulu sayang, Kak Tin hitam legam macam tu. Sebab Kak Tin kerja menghadap matahari. Kak Tin kan buat food delivery, kena keluar buat runner, kena tengok customer semua. Memanglah muka tak sempat nak siap. Lepas tu dulu, memang Kak Tin, lepas tu bila Kak Mama masak, bila join Mama masak, memang duduk rumah semata-mata. Kak Tin tak keluar rumah. Korang tahu tak office Kak Tin ni sebelah ni katil. Nampak tu? Itu katil. Ini habis bercakap dengan korang ni terjun. Sana. Tidur. Depan bilik air. Memang ini bilik kata ini je lah. Balkoni ada depan ni. Dah. Memang kata satu hari sekali je kata turun makan. Lepas tu kata dalam bilik je. Memanglah kulit cantik. Tak keluar. Faham ke? Nak tak macam Kak Tin? Nak tak macam Kak Tin ni? Nak. Kita buat proses by proses. Trust your process, okay? Kita aim 3,000, kita mantapkan skill menjual, kita mahirkan skill menjual kita. Lepas tu dah mantap dekat sini, kita main game seterusnya. Game banner team. Okay? Sebab nak grow macam Kak Tin, tak boleh seorang-seorang. Kita kena ada pasukan yang sangat ramai. Nak ada pasukan yang sangat ramai, ilmu dia, makam dia lain sikit. Dia dah masuk juzuk 2. Korang lepaskan dulu juzuk 1 ya. Betul ke tajwid dulu masing-masing? Ya? Faham? Okay. Dah khatam juzuk 1, kita masuk juzuk 2. Jangan sampai kena repeat. Okay. Okay, insyaAllah. Ada apa-apa nak tambah? Kak Tin. Nak tanya, sebab saya seorang yang introvert. So macam mana nak pecahkan rasa introvert tu? Okay, ini tips. Maybe Husna boleh try untuk buat pelan-pelan lah benda ni. Sebab kata faham, orang introvert ni dia tak boleh tiba-tiba nak terus-terus bercakap. Tak boleh, memang tergagap-gagap dia nanti. Gigil-gigil, berpeluh-peluh dia nanti. Okay? Sebab tu Husna kena ada latihan. Apakah latihan yang Husna kena buat? Macam kita nak mengaji kan, kita nak mengaji lancar. Kita kena belajar alif bata, a, i, u, babi, bu, sa, si, su, Iqra' 1, Iqra' 6, baru kita boleh masuk mukadam, baru kita boleh masuk Quran. Betul tak?
Sama juga dengan bisnes. Kita orang ni tak pernah bercakap, tak pernah. So kena berlatih bercakap dulu. Macam mana nak berlatih bercakap? Mungkin dalam grup. Sebab tu seronoknya memasak, kita ada grup support. Dalam grup Mak Yushra ni, Mak Aisyah ni, dalam grup Mak Aisyah korang ni, korang start main voice note. Faham ke? Start voice note. Start voice note. Dalam grup dulu Husna. Sebab dalam grup korang ni semua tengah belajar kan? Dalam grup kan semua tengah belajar. Semua malu. Huda pun malu, Wawa pun malu. Tapi semua nak menang kan? Semua nak berjaya kan? Okay, so semua kena berlatih. Tak ada alasan. So start voice note dulu. Assalamualaikum. Voice note Assalamualaikum pun tak apa. Latih bercakap. Bila kita dah pandai, cakap kita dah lancar, Husna, start buat video dengan produk. Kalau Husna malu untuk tunjuk video Husna dengan produk, muka Husna dengan produk, Husna buat video yang suara je, muka tak nampak. Faham ke? Orang kata video pemalu gitu. Hai, Husna nak tunjuk, ini kan kacang dal mamasa. Bukan tunjuk-tunjuk. Yang penting suara dulu. Faham ke? Tak ada cara lain untuk meyakinkan diri kita, untuk latih diri kita lebih confident. Cara dia adalah dengan buat latihan. Apa latihan dia? Bercakap. So bercakap ni, kalau kita terus-terus bagi you berdiri atas stage sekarang bercakap, memang kau takkan bercakap. Memang kau menangis-nangis, guling-guling kata tu nanti. Sebab tu start small step. Baby step. Faham ke Husna? Okay. Buat voice note dalam grup, start buat voice note. Aisyah, monitor tau. Kalau anak tak nak buat, encourage. Tak ada benda lain, encourage. At least Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Masuk semua Assalamualaikum. Kita tengok Assalamualaikum siapa paling merdu. Start buat voice note. Lepas tu buat challenge. Aisyah buatlah challenge dalam team. Siapa buat video dulu hari ni, Aisyah belanja RM1 kredit. RM1 kredit. RM1 kredit. Buat video produk. Tapi tak payah tunjuk muka lah kalau malu kan. Tapi kalau confident, tunjuklah confident. Kalau confident. Tak ada, Husna je nak tunjuk ini kacang dal memasak. Jangan lupa dapatkan daripada Husna. Dah. As simple as that. Video dulu. Settle voice note, settle video, settle gambar, shoot buat live. Live yang terakhir. Okay? Sebab live ni dia paling ultimate tau. Dia paling ultimate. Dia kalau orang yang boleh buat live ni, maksudnya confident dia tu dah memang, dia dah memang dah pecah kalau confident dia tu. Dia memang dah boleh lah. Kalau korang rasa korang boleh shoot buat live terus. Tapi kalau macam Husna kata tadi dia introvert, so dia tak pernah, tak ada pengalaman. So baby step. Kita tak nak sampai you rasa pressure, you rasa tertekan, kita tak nak macam tu. Okay? Faham ke? Right? Ada soalan lagi anak-anak? Ada soalan lagi tak? Best tak Zoom malam ni? Banyak belajar tak? Banyak, best. Terbaik Kak Tin. Buat betul-betul sayang. Huda, Wawa. Wawa duduk Ganu kan? Ke Mama nak buka dah tau. Sementara ke Mama nak buka ni, Wawa boleh fokus untuk buat marketing dekat customer yang duduk Kuantan ke. Wawa dah pernah order ke belum? Belum. Okey, sebab Wawa duduk Terengganu, nak dapatkan kek daripada memasak pergi ke Terengganu, dia kena guna RT, road tour. So Aisyah kena study road tour Ganu macam mana? Dah. Dah study dah? Nanti Wawa bolehlah try untuk order 1, 2 dulu. Dapatkan dulu kat sana. Husna duduk mana tadi Husna? Apa? Belum. Husna Gombak kita dekat dengan KL Jalan Ipoh. Aula KL Jalan Ipoh. Okay? Alright, so sebelum Kak Tin tutup Zoom malam ni, Kak Tin nak dengar dulu. Huda, Wawa, Husna, cuba bagi tahu Kak Tin apa yang korang nak buat habis daripada Zoom ni. Kak Tin tak nak korang macam alamak jam. Apa nak buat Dah jam dah. Kak Tin. Apa dia? Saya belum dapat ID rasanya. Oh ya ke? Okey tak apa. Kalau belum dapat ID, Husna boleh study produk dulu. Okey.
Kan kata bercinta jarak jauh tadi. Mari. Start lah Usna dulu. Okay, Usna, nombor 1 nak buat apa? Study product dulu. Aisyah take note. Usna dah nak buat apa, Aisyah tulis. Nanti Aisyah akan check. Betul tak Usna buat? Usna dah buat ke belum? Tanya dia. Faham ke Aisyah? Okay, faham. Cepat Usna nak buat apa dulu? Study setiap produk memasak dulu. Lepas tu cari yang mana aim yang diutamakan. Maksudnya macam nak khususkan pada kek ke, nak khususkan pada kacang ke, kami fokus lah, nak fokus yang mana? Nak fokus. Lepas tu buat mungkin try share dulu, posting dulu. Buat teaser. Tahu tak teaser? Teaser ni macam coming soon. Bakal dilancarkan. Wow. Usna ada good news nak share. Bakal dilancarkan. Gambar tapi tutup-tutup sikit-sikit ke? Macam tu. Buat surprise. Okay? Alright, biasa kan? Orang tengok iklan kan? Coming soon. Tak tahu apa benda coming soon tak? Kan? Saja buat orang tertanya-tanya. Okay? Alright, study produk. Okay Usna? Alright. Udah nak buat apa? Dah nak fokus pada customer yang kita rasa betul-betul dia boleh beli kita punya produk. Lagi? Lepas tu nak improvekan diri, nak buat live. Bagus, lagi? Itu dulu setakat ni. Huda maybe boleh kata tambah sikit, maybe Huda boleh start untuk tengok live Mama. Live Mama kena tengok sayang. Live Mama. Sebab korang kena ada rasa cinta terhadap founder. Baru korang yakin dekat platform. Okay? Kena ada keyakinan terhadap platform. Kalau tak nanti korang akan rasa macam platform ni tak buat pun tak apa. Nanti dia akan jadi macam tu. So kena tengok live Mama. Live Mama tak boleh berhenti Okay? Alright, Wawa plan apa sayang? Okay, Wawa nak fahamkan betul lagi untuk produk ni. Faham? Lepas tu dah start buat posting untuk melalui kontak yang ada. Posting dekat kontak sedia ada boleh tak kata nak tambah Usna dengan Wawa dengan Huda, korang kena penuhkan FB friend 5,000 orang. 5,000. Usna dah ada Facebook ke belum sebenarnya? Belum. Okay, so Usna kena buat lah. Okay. Kata tunjuk macam mana nak penuhkan FB friend. Okay, kata tunjuk Okay, contohkan macam Wawa, sementara waktu ni katakanlah Wawa nak fokus orang yang duduk Kuantan. Ni kata tunjuk dekat Wawa dulu Kuantan. So Wawa search dekat Facebook Kuantan. Right, search Kuantan. Dekat sini Wawa klik people. Okay, lepas tu city ni tukar Kuantan. Work ni maybe Wawa boleh letak kerja lah. Kerja contoh CIMB. Ada klik je lah CIMB. Kerja bank contohnya. CIMB bank. Okay, tak ada. Kalau tak ada result, cuba kita search CIMB biasa. Pun tak ada. Cuba kita search Maybank. Adakah CIMB tak famous kat sana? Ni ramai? Okay. Bila macam ni nampak tak? Kita akan search orang yang duduk Kuantan. Orang yang duduk Kuantan kerja Maybank. So dia akan keluar result banyak tau kat sini. Ni semua result dia. Nampak tak result dia? Nampak. So kita boleh add friend. Add lah. Tapi kita pilih tau profile. Tengoklah betul-betul orangnya. Azalina Othman. Kliklah gambar dia. Tengoklah posting-posting dia. Okay ni okey lah ni. Boleh dipercayai ni. Add lah dia. Faham ke? Faham. So sementara tu ini memang kena buat hari-hari. Penuhkan sampai jadi 5,000. Berapa orang ni kata bagi magic number Alamak kata banyaknya 5,000. Kata bagi magic number Okay, nampak kalkulator ni? Okay, korang buat macam ni. 10 orang
10 orang dalam masa 5 minit. Add 10 orang dalam masa 5 minit. So kita ada 1 jam 60 minit kan? 1 jam 60 minit bagi 5 minit. So 12 kali add. 12 kali add orang. So bayangkan 12 kali add orang 10. 12 kali 10 orang. 1 jam korang dah add 120 orang. Betul tak? Kalau kita buat 10 dalam masa 5 minit. Matematik kata tak tipu kan? Ini 1 jam. Cuba korang bagi masa at least 3 jam sehari. 3 jam sehari untuk buat benda ni je. So 120 kali 3. Dah 360 jam. 360 orang. Susah ke nak add jadi 5,000? Senang. Kan? Tahu formula je, dah nampak kan? So nombor tak akan menipu kan? So boleh buat Boleh. Kenapa kita kena add friend sayang? Kenapa kita kena add friend? Supaya masuk. Supaya dia tahu kita jual. Dia macam ni. Okay, Husna, Wawa, Huda kena faham kita berniaga online. Facebook adalah kedai kita. Facebook adalah kedai. Tapi kedai ni, biasa tak korang pergi shopping mall? Biasa. Dalam shopping mall ada banyak kedai-kedai kecil. Betul? Tapi kita pergi shopping mall, adakah kita masuk semua kedai? Tak. Tak kan? Sebab tu kita kena add ramai orang. Supaya orang ni masuk kedai kita. Faham ke? Korang bayangkan shopping mall. Kalau shopping mall tu ada 10 kedai. Visitor, orang yang masuk mall dia adalah 10 orang. Agak-agak berapa probability dia? Keluar matematik. Berapa ke barangkalian 10 orang yang masuk mall ni akan masuk setiap kedai? Mungkin hanya di satu kedai je yang dapat customer. Betul tak? Tapi bayangkan, kalau shopping mall tu ada berjuta-juta orang masuk shopping mall tu. Agak-agak ada potensi tak kedai-kedai ni dapat customer? Ada. So itulah matlamat kita add orang. Kita nak orang masuk kedai kita. Okay? So penuhkan 5,000 tu. Tapi nampak kan cara dia? Jangan add orang sebarangan. Add orang yang tepat. Nampak kata search orang yang bekerja. Duduk kawasan mana. Jangan main approve aja. Ini yang katakan guna Facebook untuk bisnes. Kita tak mereban-reban main approve orang. Faham Faham. Okey anak-anak. So kalau tak ada apa, Kak Tia harap sharing malam ni bagi korang satu suntikan semangat yang baru. Bagi korang at least ada harapan yang baru. Tengok Kak Tin banyak kali, Kak Tin dulu kerja bank, 2 tahun kerja Maybank. Lepas tu Kak Tin resign sebab ada anak kecil, anak menyusu badan, Kak Tin resign. Kak Tin pernah kerja chicken rice shop sebagai accountant assistant. Tapi Kak Tin kerja sebulan je. Sebab apa? Sebab Kak Tin tak boleh kerja hadap PC. Sebab dekat Maybank, Kak Tin dah biasa jumpa orang. Waktu Kak Tin kerja bank, Kak Tin dah biasa jumpa orang. Setiap hari jumpa beratus-ratus orang. Dah biasa bercakap. Tiba-tiba berhenti kerja accounting sebab Kak Tin ada diploma account. So Kak Tin masuk chicken rice shop, kerja jadi account. Duduk menghadap. Ui, Kak Tin jam. 2 tahun kerja bercakap, tiba-tiba suruh duduk diam. Tak jadi. Sebulan je. Kak Tin resign. Lepas tu Kak Tin start, suami Kak Tin dapat kerja. Lepas tu Kak Tin dah dengan anak Kak Tin masuk anak yang kedua, masuk anak yang ketiga. Anak dah ramai, kita start lah bisnes kecil-kecilan. Sangkutlah dengan memasak. So tengok Kak Tin. Kak Tin ni orang biasa-biasa je. Background Kak Tin bukan anak orang kaya. Kak Tin bukan bapak kata Datuk ke Datin ke, tak ada. Kak Tin orang biasa-biasa. Tapi dengan platform memasak, dah nak masuk tahun ketiga ni, Kak Tin dapat ubah hidup Kak Tin 360 darjah. 360 darjah. Sebulan Kak Tin boleh bagi parents Kak Tin berapa banyak yang Kak Tin nak. Kak Tin tak kira-kira berapa Kak Tin nak bagi. Faham ke? Korang nak tak macam tu anak-anak? Nak. Nak kan? Mak nak apa mak? Nak urut, nak bekam. Mak Kak Tin sekarang ni setiap bulan sekali urut, 2 kali bekam. Kak Tin bayar kan?
Every month. Mak apa mak? Boring mak. Nak pergi kelas mengaji, pergilah yuran nanti bayarkan. Mak kata hidup lagi pergi tanya mak kata. Korang mesti nak kan? Mesti nak kan? Fight. Fight. So, kalau kata boleh, menipu korang tak boleh. Yang penting buat sampai jadi. Suka kata ingatkan sis korang orang baru. Dalam dunia ni sayang, tak ada orang malas. Tak ada orang malas. Tak ada orang bodoh. Tak ada orang tak pandai. Tak ada orang tak reti. Tak ada orang lembab. Yang ada orang Malas. laju Aisyah cakap. Dengar tak tadi? Dengar tak? Dalam dunia ni, tak ada orang bodoh. Tak ada orang bodoh. Tak ada orang tak reti. Tak ada orang lembab. Tak ada orang malu-malu. Tak ada. Yang ada orang Malas. So jangan mak. Malas. Buat kerja. Okay? Okay. Dah ambil gambar tu. Senyum. Alright. Kadang ada dalam WhatsApp jap. Okay, kita ni dah terambil masa orang ni. Tak apalah. Lagi kita minta maaf je lah dengan orang tu. Okay Ana, I love you. Kalau rasa macam Mak Aisyah kita zoom lagi, boleh cakap je. Nak zoom lagi bagi tahu je. Okay? Terima kasih. Alright. Love you. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.